أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama, kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu untuk terus dapat berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang masih ada dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin, terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah pun diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai satu amal yang saleh insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita nak sambung membincangkan sebahagian lagi daripada apa yang terdapat dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, ketika mana kita masih berada dalam pengajaran yang ke-26 dalam beberapa persoalan yang disebut oleh pengarang kitab tentang suatu peringatan ataupun suatu perkara yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita masih lagi membincangkan tentang persoalan yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai persoalan qada dan qadar. Persoalan qada dan juga qadar yang menjadi sebahagian daripada perkara yang termasuk dalam rukun iman, yang wajib untuk kita yakini, yang wajib untuk kita percaya, yang wajib untuk kita memahami dan mengetahui tentang perkara yang tersebut. Dan dalam membincangkan tentang apa yang telah pun disebut dalam kitab kita ini, maka kita juga mengambil sumber yang lain untuk kita berkongsi beberapa persoalan yang berkaitan dengan perkara yang tersebut daripada penulisan-penulisan, antaranya penulisan yang beri tajuk permasalahan sekitar qada dan qadar yang ditulis oleh Said Muhammad Hilmi Said Abdul Rahman, yang menceritakan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan persoalan yang mungkin timbul bila mana kita membincangkan, bila mana kita memperkatakan tentang persoalan yang berkaitan dengan qada dan qadar, kerana ada di sana segolongan manusia yang lebih mudah untuk menyandarkan sesuatu kepada takdir dalam keadaan tidak melihat ada sudut-sudut yang tertentu yang perlu untuk kita ambil kira, yang perlu untuk kita fahami dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan qada dan qadar ini. Jadi antara yang dah pun kita bincang pada kesempatan yang telah lalu berkaitan dengan beberapa persoalan, antaranya apa yang disebut sebagai persoalan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hamba untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan hari itu, bahawasanya ada di antara manusia yang lebih cenderung untuk meletakkan sesuatu natijah daripada perbuatan dia berdasarkan ataupun disandarkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia kata bila mana dia buat satu perkara itu bukanlah kehendak dia, tapi kerana ilmu Allah pada hari ini Allah tahu kata dia akan melakukan perkara yang macam itu. Makanya apakah perkara sebenarnya ataupun apakah apa yang dia sebut itu hanya sekadar alasan ataupun sesuatu yang
dia harap melepaskan dia daripada dipertanggungjawabkan daripada sesuatu perbuatan, ataupun apakah yang dia sebut itu sesuatu yang benar. Maka dah pun kita sebut dalam penulisan yang ada tentang apa yang dinamakan sebagai ilmu Allah tidak memaksa hamba melakukan sesuatu perbuatan. Ini dah pun kita jelaskan hari itu. Begitu juga persoalan yang mungkin timbul di dalam perkara yang berkaitan dengan qada dan qadar juga, ketika mana pada pandangan Al-Buti yang menyebutkan bahawasanya terdapat kekeliruan dan salah faham di kalangan sebahagian orang awam yang berpendapat bahawa iradah manusia pada hakikatnya tidak wujud, kerana iradah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pandangan mereka, apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberikan iradah dan ikhtiar, maka dialah juga yang mengawal segala kehendak dan ikhtiar manusia, kerana dialah pencipta segala sesuatu. Ini juga di antara persoalan yang sering timbul dalam persoalan yang berkaitan dengan kehendak manusia tu. Apakah kehendak manusia tu ada, ataupun kehendak manusia ini tak dikira dari segi hukumnya tak ada, kerana dia tertakluk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang disebut oleh Al-Buti, kerana terdapat sedikit kekeliruan ataupun salah faham yang menyatakan bahawasanya iradah manusia ini pada hakikatnya tak wujud. Tak ada, walaupun mungkin nampak macam ada. Kita ada kehendak, kita ada keinginan, kita ada perkara yang kita nak buat dan sebagainya, tetapi daripada segi hakikat kata mereka benda tu tak ada. Bermakna apa pun yang kita buat ni dia tertakluk kepada iradah Allah Subhanahu wa taala, dan arti kata seolah-olah kita tak perlu berusaha dan berikhtiar. Kita tak perlu mana kita nak buat apa, kerana kita ni tak ada apa-apa. Tak boleh buat apa pun, kerana apa yang kita buat juga dia tertakluk di bawah apa yang disebut sebagai persoalan kehendak Allah, yang mana Allah lah yang mengawal dan menentukan segala apa yang disebut sebagai kehendak dan ikhtiar. Jadi perkara ni pun mana kata dah kita sebutkan hari itu. Begitu juga Said Sabiq menegaskan bahawasanya manusia tidak boleh ada pandangan yang mengatakan manusia tak boleh memilih ataupun pilihan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara pandangan para ulama ketika mana mereka mengamati pemahaman ini. Ni pun dah pun kita sebutkan dalam apa yang telah pun dinyatakan dalam penulisan yang ada. Baik. Kemudian daripada persoalan yang timbul ataupun daripada persoalan yang kita sebutkan tadi, maka timbul satu lagi persoalan yang disebut sebagai masalah manusia ini, apakah ianya dipaksa untuk beriman ataupun dipaksa untuk kufur. Ini masalah yang berkaitan dengan qada dan juga qadar juga. Ada orang mengatakan bahawasanya manusia ini dalam keadaan kalau kita ni beriman, makanya itu seolah-olah kita beriman ni atas sebab paksaan daripada Allah, berasaskan kepada ketentuan. Ataupun kalau sekiranya mana kata dia tadi kufur, maka itu juga merupakan satu paksaan atas sebab dianya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam persoalan ini kita melihat kepada penulisan yang menyebut tentang manusia sebenarnya tidak dipaksa untuk beriman ataupun kufur. Baik. Maka banyak ayat Al-Quran yang pada zahirnya menjelaskan. Jadi berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita faham dari segi zahir, ini berkaitan dengan persoalan yang kedua tadilah, yang menyatakan bahawasanya manusia dibelenggu oleh iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sepintas lalu ayat tu, kita fahami dari segi zahirnya, tanpa menilai kepada maksud yang sebenarnya apa, maka kita akan memahami bahawasanya ayat-ayat Al-Quran tu pada zahirnya menjelaskan bahawa manusia dibelenggu oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka menurut maksud ayat zahir ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah atau yang menyesatkan manusia mengikut kehendaknya semata-mata. Maka tugas hamba hanya mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiada upaya menentang atau memilih yang lain selain daripada apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni
pemahaman yang difahami oleh sebahagian daripada manusia. Berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan bahawasanya kita ni tak ada apa. Tidak ada persoalan sama ada boleh memilih ataupun dalam keadaan boleh mencari sesuatu yang baik. Malahan kita manusia ni, kata pahaman itu, hanya mengikut apa yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kekuatan untuk kita memilih, tidak ada ruang untuk kita melakukan selain daripada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam banyak-banyak ayat itu, kata penulisan ini, di antara ayat yang dimaksudkan ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-149. Kita balik tengok, ada ayat ni, surah Al-An'am, juzuk ataupun ayat yang ke surah yang ke-6, ayat yang ke-149. Maksud dia apa? Katakanlah wahai Muhammad, oleh itu jika ia menghendaki, tentulah ia, yakni Allah, akan memberikan hidayah, petunjuk kepada kamu semua. Itu daripada kita memahami persoalan ayat itu, maka ada pahaman yang mengatakan bahawa seolah-olah manusia ini maknanya tertakluk di bawah apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sudut untuk berusaha ataupun berikhtiar. Dalam keadaan kalaupun mana kata dia beriman, maka yang tu dikira ataupun dianggap sebagai satu paksaan, dan kalau kata kufur pun maka dikira sebagai dia dipaksa untuk kufur daripada ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tapi apakah perkara yang sebenarnya macam itu, ataupun kita yang silap memahami perkara yang berkaitan dengan ayat tadi? Lalu As-Sayyid Sabiq menceritakan, sebenarnya ayat di atas tiada kaitan dengan perbuatan ikhtiari manusia. Ayat tersebut bermaksud kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, niscaya dijadikan semua manusia memilih untuk beriman secara terpaksa, tidak dengan pilihan mereka sendiri. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak inginkan begitu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan manusia memilih salah satu, sama ada nafsu ataupun akal. Ketika mana manusia diberikan kemampuan pilihan atau melakukan sesuatu perbuatan tanpa paksaan, maka barulah ketika itu terserlah makna taklif dan rasionallah segala tanggungjawab yang dipikul oleh hamba. Maka dalam masalah ini, itu yang disebut oleh Said Sabiq, ketika mana ayat tadi hanya menceritakan tentang kalau maksudnya Allah inginkan perkara macam itu, maka dia boleh buat. Tak ada masalah bagi Allah untuk maknanya memberikan hidayah kepada semua manusia. Itu bukan satu perkara ataupun satu persoalan yang besar, bukan satu perkara yang susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maksud dia, bukanlah maksud ayat tadi dalam keadaan manusia ini mana kata dipaksa untuk beriman ataupun dipaksa untuk kufur. Bukan itu maksud dia. Maksud ayat tadi maknanya kalau Allah hendak. Tapi daripada segi mana kata apa yang kita faham, persoalan taklif ataupun persoalan yang disebut sebagai tanggungjawab, maka dia berdasarkan kepada pilihan. Dalam keadaan yang kita sebutkan tadi, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan manusia itu memilih salah satu daripada dua perkara, sama ada menuruti hawa nafsu dia ataupun menggunakan akal untuk mencari rahmat dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah sebut dalam surah Al-Insan, imma syakira wa imma kafura. Kami dah tunjukkan kepada mereka dua jalan, maka manusia tadi ada pilihan di situ untuk memilih sama ada menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ataupun menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Said Sabiq tadi, ketika mana adanya pilihan pada diri manusia, maka ketika itu barulah nampak apa yang disebut sebagai persoalan taklif tadi, tanggungjawab. Dah kalau kita pilih jalan ini,
maka kita bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu tuntutan daripada apa yang kita pilih. Sebab kalau sekiranya perkara itu terhasil daripada paksaan, maka tiadalah maknanya manusia diwajibkan untuk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Kalau dah kita mana kata dipaksa, makanya itu dalam keadaan tak ada apa-apalah. Dalam keadaan tidak ada mana kata mana manusia tadi diwajibkan untuk patuh dan taat kerana itu pilihan tadi. Dan juga mana kata untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia juga tidak berhak menerima balasan baik atas kebaikan yang dilakukan atau balasan buruk atas kejahatan yang dikerjakan, kerana segalanya terjadi kerana dia dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kalau kata kita memang dipaksa, bermakna apa hak kita untuk menerima pahala daripada Allah kalau sekiranya kita melakukan kebaikan, dan apa pula mana kata sudut kita akan menerima dosa dan balasan bila mana kata kita melakukan sesuatu keburukan. Bermakna di situ bila mana dijanjikan keburukan dan kebaikan, pahala dan dosa, bermakna ada unsur-unsur pilihan pada diri manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau satu lagi sudut kita tengok, tentulah kita berasa tak mananya kena bila mana Allah memaksa kita buat satu benda. Contohlah kita kata Allah paksa kita buat satu benda yang tak elok, tiba-tiba Allah hukum kita atas sebab kita buat benda tadi, maka tentu wujud unsur-unsur yang kita sebut sebagai ketidakadilan di situ. Dah kita paksa dia buat, tiba-tiba kita hukum dia. Dah kita paksa dia buat, tiba-tiba kita kenakan tindakan dan seumpamanya. Jadi tentulah ada perkara yang tak kena di situ. Nak kita sebut kata bahawasanya perkara tu merupakan perkara yang disebut sebagai paksaan. Maka itu para ulama menerangkan tentang persoalan tadi. Dalam keadaan mana kita diberikan pilihan, bermakna kalau kita memilih untuk mana kata mentaati Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, maka barulah ada unsur tanggungjawab tadi. Jadi bila kita pilih untuk mana kata memilih memilih untuk beriman kepada Allah, maka kita bertanggungjawab atas pilihan kita. Begitu juga bila mana kata kita memilih untuk kufur kepada Allah, maka kita bertanggungjawab untuk memilih pilihan kita, bertanggungjawab atas pilihan kita sendiri, dan pilihan yang kita pilih tadi akan diberikan sesuatu balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama hari ni jugalah, dalam bila kita nampak misal kata kita jalan dekat jalan raya, tiba-tiba mana kata lampu merah, lampu merah, tiba-tiba kita jalan. Bila kita jalan tu tadi, mana kata polis nampak. Bila mana kata polis nampak, dia tahanlah saman. Tak pasal apa kata dia saman tu, kerana pilihan kita yang melanggar lampu merah tadi. Kalau kita nak sebut kata kita ni kena paksa langgar lampu merah, maka apa hak dia? Ataupun apa mana kata sudut yang menyebabkan kita mana kata boleh, mana kata menerima sesuatu tindakan dan juga hukuman atas perbuatan tadi. Sebab itu yang disebut dalam masalah ni tadi, kalau kita beralasan mengatakan kalau kita ni buat maksiat pun kerana kita dipaksa atas takdir Allah, kalau kita buat itu pun kita dipaksa atas sebab takdir dan ketentuan, maka ini fahaman yang dari segi zahir tu nampak macam nak betul, tapi dari segi sebaliknya ada sedikit pemahaman yang perlu untuk diperbetulkan. Ada perkara yang perlu untuk kita faham balik. Ada benda yang perlu kita perbetulkan balik. Jadi kerana itulah disebut dalam masalah ini kita ada unsur apa yang dinamakan sebagai pilihan. Pilihan yang Allah beri pada kita untuk kita tadi memilih sama ada yang Allah sebut dalam Quran menjadi mereka yang bersyukur kepada Allah ataupun menjadi golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu yang disebut oleh para ulama. Baik. Jadi di situ yang disebut oleh antaranya Syed Sabiq untuk membetulkan balik persoalan yang berkaitan dengan pemahaman sebahagian manusia ketika mana hanya melihat zahir.
ayat tanpa mengkaji maksud sebenar daripada firman Allah Subhanahu wa taala, antaranya yang kita sebut dalam surah Al-An'am pada ayat yang ke-149 tadi. Baik. Begitu juga sambungan daripada penulisan ini menurut Za'ba, sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin mengikut iradahnya sahaja, niscaya tiada seorang pun yang menjadi sesat, kerana semua manusia akan diberikan taufik dan hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan yang dia memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih sama ada untuk beriman ataupun kufur. Itu yang disebut sebagai pandangan para ulama. Bermakna kita bertanggungjawab atas apa yang kita laksanakan, atas apa yang kita usahakan. Cuma usaha dan ikhtiar kita itu tidaklah memberi kesan ataupun memberi natijah tentang ketentuan terhasilnya apa yang kita kehendaki. Tapi di sana ada persoalan yang dinamakan sebagai usaha dan ikhtiar. Bermakna manusia kena usaha, kena ikhtiar. Bukan berserah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang silap. Sebagaimana dalam sebuah hadis, bila mana Nabi melihat ada seorang laki-laki dalam keadaan tergesa-gesa nak masuk ke dalam masjid, ketika mana dia lambat, maka dia pun turun daripada unta dan tanpa mengikat unta tadi ke tempat yang sepatutnya. Kira macam kata dia parking kereta, enjin hidup lagi. Ataupun dia pakai motor, kunci tinggi atas tu. Kemudian Nabi kata, tak. Kenapa tinggi macam tu? Tak, dalam keadaan biar gitu aja, tak berikat, tak berapa, maka dia berkata dia berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ikat dulu unta kamu, lepas tu baru tawakal. Maksudnya usaha dululah. Kemudian kalau kita katakan benda tu nak berlaku juga, nak hilang juga, untuk tidak nak lari juga, yang tu di atas ketidakmampuan kita untuk menentukan sesuatu perkara. Kerana akhirnya perkara tadi akan balik kepada persoalan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketentuan tadi tidaklah menjadikan kita ni dalam keadaan duduk saja, ataupun kita tak boleh buat apa, biar saja, ikut aja. Dalam keadaan tak adalah boleh kita nak ambil usaha, seolah-olah kalau kita usaha tu kita rasa bersalah, kita berasa macam seolah-olah kita melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni kena faham. Walaupun nampak kadang-kadang mana kata benda tu macam betul, pada hari inilah macam-macam pandangan, macam-macam pendapat yang kita sebut, yang kita dengar, yang kita lihat berkaitan dengan permasalahan zaman wabak tengah mana kata ada ni. Jadi timbullah suara-suara sana sini dalam keadaan mengatakan sesuatu yang pada segi zahirnya kita nampak macam betul juga. Tapi kalau kita kaji balik silap gaya, ada kesilapan ataupun ada persoalan yang perlu untuk kita perbetulkan, untuk kita maknanya berikan pencerahan supaya mudah-mudahan dia tidak disalah anggap oleh kebanyakan daripada manusia. Baik, jadi ini persoalan yang disebut mana kata oleh para ulama dalam perkara tadi. Jadi ketika mana disebut dalam beberapa persoalan yang kita nyatakan tadi, bermakna kata para ulama iradah hamba benar-benar berfungsi. Jadi bila Allah beri kepada kita pilihan tadi, kehendak tadi, maka kehendak dan pilihan itu memang ada peranan dan fungsi dia. Bukan bagi saja tapi tak boleh pakai. Bagi-bagi tapi tak boleh guna. Bagi-bagi tapi tak boleh kita nak ambil manfaat. Maka sedangkan kata para ulama iradah hamba tadi benar-benar ada peranan dan fungsi dalam kehidupan. Baik. Jadi akibat terkeliru, ni perbahasan yang seterusnya, untuk memberikan pencerahan kepada beberapa kekeliruan. Bila mana tadi kita sebutlah, bila mana kata kita ni rasa di mana kata beriman tu pun macam dipaksa, kemudian semua benda kita buat ni macam mana kata terikat dengan ketentuan Allah, seolah-olah itu merupakan jalan yang paling mudah untuk kita melepaskan diri daripada dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak semayang kita kata takdir Tuhan, buat itu kita kata ni takdir Tuhan, buat itu kita kata semua atas takdir.
Seolah-olah kita tak ada apa langsung. Kita tak boleh nak pilih, kita tak boleh nak cari jalan, kita walaupun ada kehendak dan juga ataupun iradah, tapi kehendak dan iradah tadi pun tak ada guna dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya kata para ulama, asal sebenarnya iradah hamba tadi ada peranan dan fungsi dia. Lalu akibat terkeliru terdapat sebilangan masyarakat mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa iradah Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak, tidak seperti iradah manusia. Sebenarnya apabila iradah manusia bertembung dengan iradah Allah, maka sudah tentulah iradah manusia itu kalah dan terpaksa mengikut iradah Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya iradah manusia langsung tak boleh berfungsi kerana dia dikawal oleh iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara fahaman, di antara persoalan yang kadang-kadang timbul di minda ataupun di fikiran sebahagian daripada masyarakat. Melihat bahawasanya walaupun kita ni ada kehendak nak buat tu, nak buat ni, nak cari yang baik, nak elak yang buruk, tapi dalam keadaan kehendak tadi dia tinggal kehendak ajalah. Pasal apa? Alasan mereka bila mana bertembung kehendak kita dengan kehendak Allah, maka tentu kehendak kita dah kalah. Tak ada apa-apa. Lalu ketika itu maka kita tak boleh buat apa langsung kerana kehendak itu tadi dikawal oleh Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada pandangan ini? Maka kesimpulan daripada pandangan ini, kata para ulama, manusia tidak boleh dipersalahkan di atas sesuatu perbuatan jahat ataupun maksiat yang dilakukan kerana sebenarnya perkara itu terjadi dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kata tadi. Tak banyak orang dia lebih suka nak menyalahkan takdir. Dia kata tak sembahyang ni, mana kata tak apa, bukan pasal dia tak nak sembahyang, dia kata. Tapi dalam keadaan iradah tu dia tak sembahyang, tapi kata dia takdir Allah tu hari ni menentukan dia tak sembahyang. Jadi ketika itulah mana kata dia tak sembahyang. Makanya dia meletakkan mana kata dia tak boleh dipersalahkan. Terutama ketika mana dia melakukan maksiat kepada Allah. Kerana apa? Kerana sebenarnya perkara itu terjadi dengan iradah kehendak. Kerana dia kata walaupun kehendak dia ada, kehendak dia nak buat baik hari ini, tapi ketika mana kata kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatasi kehendak dia, maka dia buatlah benda yang tak elok. Itu yang disebut sebagai pemahaman sebahagian daripada manusia. Baik, jadi ulama mencerahkan pemahaman yang salah ini dengan persoalan ataupun dengan menjawab bagi menjelaskan persoalan ini. Abdul Nasih Ulwan, seorang ulama, menyatakan bahawa perbuatan manusia itu terbahagi kepada dua jenis. Kena ingat. Dalam persoalan ini kata para ulama, apa pun perbuatan kita dia ada dua jenis. Ada dua jenis. Pertama yang disebut sebagai ikhtiyari, yang bersifat pilihan, kita boleh pilih. Dan yang kedua yang dinamakan sebagai ittirari. Ittirari mana kata bukan pilihan kita. Kita tak ada boleh buat apa-apa. Yang tu kita tertakluk di bawah ketentuan. Itu yang kedua, bermakna ikhtiar dan ittirar. Ittirar. Baik, jadi ada dua. Bermakna ikhtiar, pilihan, dan juga ittirar, bermakna bukan pilihan, bermakna kita tak boleh buat apa-apa. Okey. Maka manusia tidak dipertanggungjawabkan terhadap segala perbuatan yang bersifat ittirar. Kerana dia terjadi tanpa boleh kita usahakan. Jadi yang satu ni dalam keadaan mana kata perbuatan yang disebut sebagai ittirari ni, makanya ketika tu kalau kita buat perbuatan itu, maka kita tidak dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kerana perbuatan tu bukan pilihan daripada kita. Kita tidak ada kemampuan dan keupayaan dalam menghasilkan perkara yang tersebut. Tetapi kita nak melakukan perbuatan yang bila kita melakukan perbuatan yang bersifat ikhtiari, maka ketika itulah adanya apa yang disebut sebagai pahala dan juga dosa.
Perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan. Macam tadilah, mana kata Allah beri pilihan dalam keadaan kata kita boleh memilih untuk beriman kepada Allah ataupun kita boleh memilih untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu pilihan kita tadi ada natijah, ada hasil dari segi pahala dan dosa, rahmat dan kemurkaan, syurga dan neraka dan sebagainya. Maka itu yang disebut sebagai persoalan perbuatan tadi. Bukanlah maksudnya maknanya tak ada apa langsung. Dan perbuatan tadi dia terhasil daripada kehendak itu. Jadi bermakna bila manusia tadi menghasilkan satu perbuatan, maksudnya perbuatan tadi tidak akan terhasil melainkan adanya kehendak terlebih dahulu. Dan kehendak itulah yang akan membantu, mendorong manusia tadi melakukan sesuatu perbuatan. Bermaksud memang adalah kehendak pada diri manusia, dan fungsinya tadi sama ada memberikan kebaikan ataupun keburukan kepada manusia. Ikutlah. Kalau dia mana kata memilih untuk melakukan sesuatu perkara yang baik, kehendak dia tadi melakukan sesuatu perkara yang baik, maka dapatlah kebaikan. Dan kalau sekiranya kehendak dia tadi memilih untuk melakukan perkara yang tidak elok, maka dia mendapat dosa dan dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Jadi bermakna tak boleh dia terus menyalahkan. Tak boleh dia terus menyandarkan semua perkara tadi dalam keadaan kata yang ni ketentuan Allah. Jadi tak boleh nak buat apa, terutama kalau dia melakukan perkara yang bersifat berbentuk maksiat ataupun penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka begitu juga apa yang disebut sebagai al-buti, ketika mana memberikan penjelasan tentang perkara ini, lalu kata beliau, masalah iradah hamba tidak berfungsi, tidak timbul langsung dalam hal ini. Dalam persoalan ni tak ada persoalan ataupun perkara yang mereka sebut kata kita ni, kehendak kita ni tak ada fungsi, tak ada peranan. Silap. Kenapa? Ini kerana Allah menjadikan iradah manusia dan Allah menghendaki iradah itu berfungsi dengan sebaiknya. Kerana setiap perkara yang Allah jadikan, Allah berikan pada manusia, maka ada guna pada manusia tadi. Maka kita kata tadilah, takkan pula Allah nak bagi satu benda pada kita dalam keadaan benda tu tak boleh pakai. Tak? Tentulah kita dikira dalam keadaan, tentulah kita akan melihat adanya unsur ketidakadilan, penginayaan. Macam kita juga lah tak, kadang-kadang bila kita beli misalnya kata satu barang, kalau barang tadi tak boleh pakai, kita tukar balik. Tak, pasal apa? Pasal kita tak boleh terima lah kita beli barang mana kata barang tadi tak boleh guna. Barang tadi tak boleh nak dipakai. Tak? Kalau kita pun mana kata dari segi kehidupan ni tidak boleh menerima perkara itu, bagaimana kita nak berikan alasan bahawasanya iradah yang Allah bagi pada kita ni kita tak ada guna langsung. Pasal apa itu kita sandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala terus. Sedangkan kalau kita contoh kita pergi beli barang, tiba-tiba barang tak ada rosak, kita tak buat diam aja. Tak? Kita pergi balik. Minta tukar, pasal apa? Ni tak boleh pakai. Baru je beli tak boleh pakai. Tak? Pasal apa itu kita tak boleh terima? Bila mana kita dengan mudah menyandarkan maknanya alasan bahawasanya iradah yang ada pada kita ni tak boleh dipakai, maka kita pun buat diam aja. Dalam keadaan maknanya menerima perkara yang tersebut. Jadi tentulah perkara itu tak mana kata tak patut. Maka ini yang disebut sebagai persoalan yang diterangkan oleh Al-Burti. Lalu kata dia, masalah iradah manusia ini tidak berfungsi, tidak timbul langsung dalam hal ini kerana Allah menjadikan iradah manusia dan dia menghendaki iradah itu berfungsi dengan sebaiknya. Maknanya ada perkara yang Allah akan berikan ataupun ada gunanya Allah beri perkara itu pada manusia. Bermakna kita perlukan kepada perkara itu, kita maknanya berhajat kepada perkara tadi, lalu manusia tadilah kena pandai-pandai guna. Jadi kalau kita silap guna, kita bertanggungjawab, dan kalau sekiranya kita guna dengan cara betul, maka mudah-mudahan kita juga beroleh manfaat dan juga faedah. Maka justru mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki perbuatan yang dipilih oleh hamba, bermakna Allah Ta'ala tidak menghendaki dan merestui iradah yang dibekalkan olehnya sendiri. Seolah-olah mana kata tak mana kata tak kenalah.
Macam kita tadi lah beli barang rosak. Kadang-kadang kita marah pada orang jual tu, walaupun kadang-kadang dia pun tak tahu benda tu rosak, mari daripada kilang dah. Bukan maksudnya mana kata dia nak jual benda rosak, tapi kita marah ke dia, apalah kamu ni jual benda rosak, dia kata. Tak patut kita maki dia macam-macam. Maka begitu jugalah kalau sekiranya kata para ulama Allah beri kita satu perkara, tiba-tiba perkara tu dari segi adatnya kita kata ataupun dari segi hakikatnya tak ada fungsi, maka tentulah ada perkara yang disebut sebagai ketidakadilan ataupun perkara yang bersifat mana kata kezaliman. Sedangkan Allah terhindar daripada perkara ataupun sifat yang tersebut. Allah tak buat zalim pada manusia, Allah tak inaya pada manusia. Baik. Jadi, pendapat sebegini, sambung lagi. Terang-terangan bercanggah dengan keterangan Al-Quran yang mengiktiraf kehendak hamba. Boleh dikatakan bahawa setiap perbuatan hamba itu terjadi dengan iradahnya dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana iradah hamba berada di dalam lingkungan iradah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan dua jalan kepada seseorang hamba, yakni jalan petunjuk atau jalan kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala inginkan hambanya memilih salah satu antara dua jalan yang tersebut. Apabila dia memilih jalan petunjuk, maka pilihan atau iradahnya masih dalam lingkungan iradah Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah sekiranya dia ingin berada di jalan kesesatan, iradahnya juga masih dalam lingkungan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia tadi. Jadi bermakna memang ada fungsi kehendak kita ni tadi. Allah beri pada kita apa yang kita namakan sebagai kehendak dalam diri kita, dalam dalam jiwa kita. Maka dengan kehendak tadi Allah suruh kita pilih. Allah suruh kita pilih. Cuma pilihan kita tadi tak terkeluarlah daripada pilihan Allah. Jadi kalau kita memilih jalan yang menuju kepada keselamatan, maka itu jugalah pilihan yang ada, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bila kita pilih perbuatan yang tidak baik ataupun jalan kesesatan, maka pilihan kita masih berada di dalam lingkungan iradah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lebih jelas dalam perkara ini, maka Al-Buti memberikan contoh sebagaimana yang berikut. Jadi memberikan contoh mana? Kata dia, seorang guru ingin mengadakan ujian kepada pelajarnya untuk mengetahui keputusan yang akan dicapai oleh para pelajar yang tersebut. Umpama kata seorang cikgu lah, seorang guru tadi dia akan buat satu ujian. Tujuan ujian dia tadi dia nak tengok pencapaian yang dicapai oleh pelajar dia. Okey, selesai daripada ujian dijalankan, keputusan pelajar yang lulus itu dikehendaki oleh guru, dan keputusan pelajar yang gagal juga dikehendaki oleh guru yang sama. Maka dalam masa yang sama, pelajar mempunyai iradah dan kebebasan penuh untuk memilih sama ada untuk lulus atau gagal tanpa ada apa-apa paksaan daripada guru tadi. Itulah tadi. Dalam keadaan kita itulah. Bila cikgu tadi bagi satu ujian, yang mana ujian dia tadi untuk memilih mana-mana pelajar dia tadi yang untuk melihat pencapaian dia. Jadi dalam ujian tadi, guru ni tadi akan mana kata menerima ada keputusan pelajar yang gagal, dan juga dia juga terima keputusan pelajar yang lulus. Tapi apakah penerimaan itu? Yang disebut sebagai mana kata penerimaan tadi merupakan sesuatu yang memberi kesan kepada keputusan pelajar. Sedangkan waktu tu pelajar tadi diberikan kebebasan penuh untuk memilih sama ada untuk lulus ataupun gagal. Buktinya apa? Dah cikgu tadi bagi tahu dah periksa bila. Tu dah. Muka surat berapa kena baca. Bentuk ujian tu kadang-kadang macam mana? Subjektif ke objektif ke? Maknanya dah ada pilihan di situ. Dah ada dah mana kata ruang untuk setiap pelajar pilih sama ada mereka nak lulus ataupun mereka nak gagal.
Maka begitulah kata Al-Buti. Maka di sini dapat difahami bahawasanya iradah hamba dengan iradah Allah bolehlah dibandingkan seperti mana iradah murid dengan gurunya tadi. Maka kenyataan ini membawa kepada pengertian bahawa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebabkan hilangnya kehendak hamba, sebagaimana wujudnya ilmu Allah yang hari itu kita bincang tidak menafikan ilmu yang ada pada manusia. Begitu juga dengan sifat-sifat lain yang wujud pada Allah dan manusia seperti mendengar dan melihat. Ini perbahasan yang agak panjang lah dalam mana kata ilmu akidah. Cuma dalam masalah mana kata perkara yang berkaitan dengan persoalan iradah ni tadi, dia memang ada kata para ulama, bermakna kita bertanggungjawab. Salah kalau sekiranya kita terus menyandarkan segala perbuatan terutama yang tidak elok kepada takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa mengambil usaha, mengambil ikhtiar untuk mencari sesuatu yang boleh menyelamatkan kita, yang boleh memberikan kebaikan dan manfaat. Jadi insyaAllah nanti kita akan sambung tentang persoalan yang berkaitan dengan pengertian iradah, perintah dan redha. Masalah mana kata memahami maksud iradah, perintah dan redha, di mana pengertian iradah, perintah dan redha ini berbeza di antara satu sama lain. Nanti kita akan tengok apa pula perbahasan ataupun kupasan dalam persoalan yang berkaitan dengan permasalahan di sekitar permasalahan qada dan qadar yang merupakan tajuk kepada penulisan ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan pemahaman kepada kita untuk memahami persoalan yang berkaitan dengan qada dan qadar ini, insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذرياته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.